Saya nak tekankan dekat sini, kalaulah gangguan seksual tu dianggap sebagai tak ada apa-apa lah, tak ada masalah lah. Bila diorang nak bercakap pula, orang gelak ataupun orang kata dia lah yang sensitif sangat. Ia akan memburukkan lagi keadaan dan kesan kepada mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita? Apa khabar hati kita? Jadi pada siri insight pada kali ini adalah berkaitan dengan gangguan seksual, katakan tidak. Dalam siri pertama, kita ingin melihat bagaimana pentingnya memelihara kesejahteraan masyarakat yang mana ia mencangkupi usaha membenteras gangguan seksual di kalangan masyarakat. Jadi fenomena gangguan seksual ni semakin melebar dewasa ini, yang ia berlaku di tempat kerja, di sektor perkilangan, perkhidmatan, perniagaan, di tempat awam dan sebagainya. Bagi siri yang pertama ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan gangguan seksual di tempat awam dan impaknya. Sahabat-sahabat semua, kita bertuah pada hari ini bersama kita Puan Zilal Abdul Aziz, pengurus Rumah Perlindungan Teratai yang juga seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Selamat datang Puan Zilal. Terima kasih Puan Mazura. Alhamdulillah dapat bersama hari ini. Ya, kami berbesar hati dengan kehadiran Puan Zilal yang menjayakan program kita pada hari ini. Seperti mana yang disebut tadi, ada banyak perkara yang ingin kita bicarakan bersama, iaitu gangguan seksual di tempat awam ni kadang-kadang jadi satu perkara yang seolah-olah kebiasaan dan menjadi cerita-cerita ya. Jadi kita nak lihat dulu Puan Zilal, apakah dia gangguan seksual sebelum kita pergi lebih dalam lagi kepada faktor-faktor kesan dan juga langkah kemudiannya. Sebab fokus kita adalah kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau boleh Puan Zilal kongsi bersama pada hari ini, apakah itu gangguan seksual? Okey, kalau kita lihat gangguan seksual ni baru-baru ni kita ada satu kenyataan media yang telah dikeluarkan mengenai RUU gangguan seksual kan. Jadi ia adalah satu isu yang sangat mendapat perhatian lah, semakin mendapat perhatian dewasa ni lah. Dan sebelum kita nak bercerita tentang gangguan seksual yang lebih jauh, of course kita kena tahu apakah definisi dia kan. Okay, so kalau kita lihat gangguan seksual ni adalah sebarang tingkah laku yang mana dia berunsur seksual dan dia tidak diingini, unwanted, tidak diingini, sama ada melalui lisan, bukan lisan. Lisan ni contohnya as simple as kita bersiul, kalau nampak seseorang tu lalu di tepi jalan, kita bersiul. So itu lisan lah. Kemudian bukan lisan, contohnya kalau kita duduk di tempat awam, menunggu di bas, stesen bas contohnya, menunggu di bus stop, ada berlainan jantina, terutamanya berlainan jantina tu berada di sebelah, tiba-tiba dia datang makin dekat, jantina yang berlainan tu datang makin dekat dan kita rasa tidak selesa. Rasa tidak selesa, rasa perasaan perbuatan yang tidak diingini tu, atas perbuatan yang tidak diingini tu, itu adalah gangguan seksual. Definisi gangguan seksual ni selalunya kadang-kadang orang rasa terlalu broad, terlalu luas. So kita kena fokus bila gangguan seksual ni kita boleh tengok kepada beberapa perkara. Yang pertama, rasa tak selesa. Yang kedua, rasa takut, menimbulkan rasa takut. Contohnya berjalan tiba-tiba rasa macam ada orang ikut kat belakang kan. Kita jalan di luar, di koridor, tiba-tiba rasa macam ada orang ikut kat belakang dan cara dia berjalan menghampiri tu buat kita rasa tidak selesa, rasa takut dan atau rasa terancam dengan tingkah laku tersebut. Itu adalah gangguan seksual. Itu di peringkat awal lah. Kalau kita lihat dari segi psikologi ni, dia ada 3 level, kita tengok 3 tahap. Yang pertama, dia boleh dari segi kata-kata, perbuatan tu, kemudian perhatian, dia memberi perhatian seksual tadi yang macam siulan tu, dan akhirnya yang paling ditakuti ialah apabila melibatkan fizikal lah, ada paksaan, sengaja datang duduk dekat memang purposely, dengan tujuan, dan menyebabkan perkara tu sangat tidak selesa dan boleh mengancam. So itu adalah definisi lah gangguan seksual. Okey, jadi kita lihat ya, kalau kita tengok bila dari penerangan yang disebut ya, definisi tersebut, kita dapat tengok macam
itu macam satu pemandangan yang ada je dekat mana-mana, dekat stesen bas, dekat tempat dalam kenderaan awam, contohnya di pesta-pesta ataupun festival-festival yang diadakan kan, tempat-tempat keramaian. Jadi seolah-olah akan ada peristiwa-peristiwa ataupun fenomena ataupun keadaan yang disebutkan tadi. Jadi kita nak lihat bagaimana sebenarnya tahap kesedaran bahawa perkara tersebut ni bukan disukai, bukan diharapkan, bukannya diminta, dan ini adalah suatu perkara yang perlu dipandang serius, free from this harassment contohnya. Jadi bagaimana kita lihat tahap kesedaran masyarakat kepada perkara ini? Okay, kalau kita nak tengok tahap kesedaran masyarakat, kita boleh tengok kepada kajian-kajian lah yang telah dibuat setakat ni kan. Kita tak naklah bercakap secara umum. Berdasarkan kajian, ada beberapa kajian lah yang telah dijalankan di Malaysia. Ada yang dibuat kepada mahasiswa, ada yang dibuat banyaknya kepada mahasiswa lah saya perasan, dan juga di peringkat sekolah dan secara umumnya kebanyakannya kepada wanita lah. Dan mereka kalau dilihat kepada kesedaran tu, tahap kesedaran tu banyak berada di tahap kesedaran yang sederhana. Kalau kita tengok rendah, sederhana, tinggi lah. So banyak berada di tahap yang kesedaran yang sederhana. Dan dari segi kalau tinggi tu saya ada jumpa satu kajian je lah yang cakap tinggi ni itu di kalangan mahasiswa, orang muda. Di kalangan orang muda. So kalau kita lihat dari segi dapatan tu menunjukkan kepada kita masih banyak lagi ruang untuk ditingkatkan kesedaran. Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang masyarakat tidak tahu berapa statistik, bagaimana suasana gangguan seksual yang ada. Manakala tadi definisi itulah yang menyebabkan orang tak berani pergi ke depan sebab dia terlalu umum kan, susah, kesedaran tu kurang. So kalau kita lihat ada kajian yang menunjukkan 85% daripada kalangan wanita yang berumur 18 hingga ke 24 tahun ada melaporkan yang mereka pernah merasakan tidak selesa lah. Macam merasa tak selesa. Maksudnya ada unsur-unsur gangguan seksual. Nak kata gangguan seksual, well, kita perlu interview lebih lanjut lah. Maksudnya kita kena lebih. Tapi mereka melaporkan rasa tidak selesa tu. So 85% daripada 18 ke 24 tahun yang muda. Kalau dari segi semua umur 64%. Kemudian kita dapati juga daripada kajian, daripada 10 orang perempuan, kita fokus pada perempuan lah sebab in general walaupun memang kita tak nafikan lelaki juga ada yang mengalami gangguan seksual, tetapi banyak fokusnya ataupun banyak mangsa di kalangan perempuan atau wanita. Daripada 10 orang tu ada 4 yang pernah mengalami gangguan seksual dalam konteks tempat kerja. Kajian ni di tempat kerja. So masih banyak lagi lah ruang. Bila kita nak cari data pun susah, itu pun menunjukkan bahawa banyak lagi data-data perlu dikutip, more research perlu dilakukan. Sebab apa? Di situ menunjukkan kesedaran lah, pada saya juga menunjukkan kesedaran yang masih belum cukup. Dalam konteks Malaysia terutamanya tidak banyak kajian tentang sexual harassment. Tetapi kita lihat banyaklah laporan-laporan dan juga kalau kita tengok trend di social media yang mana banyak, kalau kita tengok orang berkongsi pengalaman bila kesedaran ni, kempen-kempen ni makin banyak, kita akan dapat lihat kalau kita tengok komen-komen tu ramai yang mula berkongsi pengalaman-pengalaman mereka menghadapi gangguan-gangguan seksual. Jadi sebenarnya itulah benda yang boleh kita katakan lah dari segi tahap kesedaran tu berdasarkan kajian yang ada lah. Baik, kalau daripada sederhana kita nak capai tinggi tu, dalam keadaan data yang kurang tu kita dapat sederhana, dan kita nak capai tinggi dalam keadaan data lebih banyak, itulah terbaik kan untuk kita mengetahui tahap kesedaran. Tetapi kita ingin melihat juga kita fokus kepada gangguan seksual di tempat awam dan apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan tempat awam, tempat yang orang lain boleh lihat apa yang kita buat, tetapi dia boleh menjadi sebagai tempat untuk berlakunya gangguan seksual. Jadi apakah dia Fazilan, faktor dia yang menyebabkan dia seolah-olah menjadi satu trend pula. Kalau dalam bas ataupun tunggu bas ke tempat yang agak tersembunyi sedikit, maka ada risiko-risiko tersebut. Sebenarnya kita nak faham dululah kenapa berlakunya sexual harassment ni ataupun gangguan seksual di tempat awam. Kalau kita nak cakap faktor yang berlaku di tempat awam secara spesifik mungkin susah sikit lah sebab faktor yang menyebabkan orang melakukan gangguan seksual ni banyak.
secara umumnya hampir samalah apa yang mendorong mereka untuk melakukan gangguan seksual. Tetapi apa yang boleh kita kongsi kat sini, antara faktor-faktornya adalah sosialisasi. Apa yang saya kata sosialisasi ni ialah apabila masyarakat melihat peranan gender. Sebenarnya sexual harassment ni kalau dari segi kajian banyak akan menimbulkan gender issue lah. Dia panggil sebagai gender harassment. Sexual harassment ni banyak berkait dengan gender harassment, jantina. Sebab kita tahu tarikan seksual tu berlaku antara jantina lelaki dan wanita lah secara umumnya kan. So gender harassment, so kita cakap pasal gender harassment ni antara puncanya adalah sosialisasi peranan gender itu, yang mana nilai-nilai yang ada tu menyebabkan masyarakat daripada awal macam mana maksud saya sosialisasi ni adalah daripada rumah contohnya, ataupun di sekolah dan juga dalam semua bentuk persekitaran lah. Contoh dia kalau kita tengok dekat rumah biasa je mak ayah tu bergurau, ataupun adik-beradik, ataupun ayah cakap kan, kau kan perempuan, isteri kan kena ikut cakap suami. Walaupun betul, tetapi dekat situ dia dah membentuk lah. Maknanya membentuk nilai yang mana, orang perempuan ni kena jadi sopan santun, taat, lemah lembut, dan manakala orang lelaki ni kena macho kan. Dia kena macho, dia kena tak boleh menangis pun. So dia kena tunjuk power. So dia sosialisasi tu menghasilkan power gap ataupun jurang kuasa. Jurang kuasa antara lelaki dan wanita. So sosialisasi itu membawa kepada normalisasi. So dia ingrain tau. Dia secara tidak sedar berada dalam diri kita lah. Menyebabkan kita, contohnya wanita akan takut lah kalau tak buat orang marah kan. Kita people pleaser kan, kita takut orang marah. And then bila berlaku kita akan cuba macam senyapkan ataupun betul ke benda ni berlaku, because of apa? Sebab ada satu lagi konsep sosialisasi ni, kita ada satu budaya victim blaming. Kita suka menyalahkan mangsa. So itu adalah sebenarnya membawa ataupun menggalakkan berlakunya sexual harassment. Kita telah menghasilkan satu supportive environment ataupun persekitaran yang menyokong. Ini adalah antara faktor yang sangat mengecewakan lah, frustrating sebab persekitaran ini yang menggalakkan lagi, yang menormalisasikan. Kita tengok kes-kes yang berlaku apabila ada yang kehadapan untuk membuat report ataupun laporan apabila mendapat gangguan seksual. Di tempat awam lagi susah kan. Kita nak claim benda ni berlaku, kita nak claim orang sana tu kita tak kenal orang tu, kita tak ni. Jadi perkara tu dari segi maklumat nak laporkan dia mencabar lah. Dia mencabar. And then kita tengok apa lagi faktor yang membawa kepada berlakunya sexual harassment ni. Selalunya orang akan relate lah, pakaian lah, orang akan kata sebab nafsu lah. Kajian menunjukkan selalunya apa yang berlaku bukanlah kerana tarikan. Bukanlah sebab dia ada sebarang perasaan tertarik pada individu tersebut. Ada satu kajian menunjukkan bahawa apa yang berlaku tu adalah kerana untuk self gratification atau kepuasan diri sendiri. Sebab faktor kuasa tadi kan, dia nak memuaskan diri sendiri sahajalah. So ini antara punca yang berlaku banyak, especially kalau di kawasan awam lah, terutama kalau di kawasan awam. Dia tak kenal pun orang tu kan. So macam mana dia boleh ada attraction? Tak ada. Lebih dia nak buat adalah untuk memuaskan diri dia sendiri. Dan nak memuaskan diri datang daripada rasa berkuasa, dah biasa kat rumah, dekat sekolah, usik, cikgu lelaki pun bergurau kan. So benda ni dah ada dalam diri. So dia dah terbiasa bila masuk ke kawasan awam, walaupun orang yang dia tak kenal, dia buat benda yang sama. Dia berani untuk buat benda yang sama. Malahan antara faktor yang menyebabkan dia berani lagi sebab tak kenal. Lepas buat tinggal. So sambil lalu je macam tu. Betul, sambil lalu je. Lepas buat tinggal. Orang tu pun tak tahu kita. Dengan zaman sekarang ni sebenarnya sangat menakutkan pada saya sebab kita semua pakai mask. Norma baru kan, keluar rumah pakai mask. Lagilah sangat ni kan. Tapi tidak ada kajian lagi lah sebab kita duduk dekat dalam rumah, PKP semua kan. Tapi itu faktor. Itu faktor risiko. So begitulah kalau kita nak bincangkan tentang faktor yang menyumbang. Jadi bila kita sebut tadi pun kita banyak sebut berkenaan dengan mangsa, pemangsa, pelaku kan, dan juga faktor-faktor luaran yang kita lihat bagaimana keadaan itu, di mana keadaan yang membuka kepada berlakunya perkara tersebut ya. Jadi kita bincangkan pula berkenaan dengan kesan bahaya kepada gangguan seksual ni kepada kedua-duanya, sama ada dari sudut mangsa ataupun pemangsa atau pelaku itu sendiri. Kerana bila fenomena ini berlaku sebenarnya semuanya adalah mangsa, sama ada dia juga adalah pelaku ya.
Jadi mungkin Puan Zila boleh sentuh berkenaan dengan kesan bahaya tersebut. Terima kasih Puan Mazura. Soalan yang sangat baik lah. Bila kita selalu tengok kesan kepada mangsa je kan, kita tak pernah tengok kesan kepada pemangsa. Sebenarnya sangat penting untuk kita lihat kedua-dua pihak, awareness, kesedaran kepada kedua-dua pihak. Pertama kita fokuslah kepada mangsa lah, pada mangsa. Jika seseorang itu menghadapi gangguan seksual di kawasan awam, apa benda pertama? Kita tahu gangguan seksual ini dia punya kesan tu sangat signifikan. Dan kesan dia bukan hanya kepada individu tersebut tetapi kepada masyarakat. Terutama sekali bila berlaku gangguan seksual di kawasan awam. Kerana apa? Kerana orang akan takut, menimbulkan rasa ketakutan. Mereka yang pernah melalui gangguan seksual di tempat awam, dia akan takut untuk keluar. Dan benda ni akan menghalang, menjadi faktor yang menghalang kebebasan mereka untuk menikmati kehidupan di tempat awam. Dan bila dia tersekat kan, tak boleh nak keluar, takut kan. Even kita sekarang ni pun sangat takut kan nak biar anak kita keluar. Jika ada apa-apa nak keluar sendiri, nak ni dah banyak gambaran yang diberikan menyebabkan kita takut. Benda tu akan secara negatifnya memberi kesan kepada perasaan selamat. Dan kita tahu perasaan selamat ni kalau dalam manusia punya keperluan, hierarki keperluan dalam Maslow tu berada di tahap bawah, basic needs, keperluan asas untuk rasa selamat. So awal lagi kita dah tak dapat keperluan asas kita. Kita rasa tidak selamat. Apatah lagi kalau itu kepada umum lah, kepada orang yang melalui, dia dah rasa tak selamat. And then dia akan rasa dihina, dia rasa malu, dia akan ada trauma, boleh membawa kepada PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder yang lebih besar lah kesannya. Dia rasa tak berani nak keluar rumah, ataupun bila dia lalu kawasan-kawasan yang sama yang mana dia pernah melalui je, dia akan rasa takut. Contohnya ada satu kes yang mana individu ni dia naik bas, wanita ni naik bas. Lepas tu dah naik bas penat, terlelap. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang menyentuh lah, memegang, meraba lah istilah, meraba-raba peha dia kan. Dia terjaga, dia ingatkan, oh dia mimpi je kot, dia bersangka baik lagi mimpi kot. Di sebelah dia ada seorang pakcik tua, lelaki. And then dia cuba pejam balik mata dan dia rasa balik. Kali tu dia tahulah dia bukan mimpi. Lepas tu dia tahu tu bukan mimpi, memang orang ni buat kan. So after that, apa impact dia? Dia memang takut nak naik bas. Macam mana dia nak travel kan? Dia nak travel bila dia ada urusan, dia takut. Nak balik kampung pun dia takut. So impact dia besar. Itu trauma, PTSD. Dan setiap kali dia nampak nak naik bas, dia akan berpeluh kan. Dia teringat balik dan dia tak jadilah, dia tak berani. So benda tu dah menyusahkan dia. Dan kalau kita lihat apabila seseorang tu mengalami gangguan seksual di kawasan awam, dia punya trust, kepercayaan dia kepada masyarakat akan terkesan. Dia tidak mudah percaya kepada masyarakat. Dan bila dia keluar pun ada yang sampai tak nak keluar rumah, ada ini adalah antara kes-kes yang dilaporkan. Ada yang kesan dari segi psikologi tu, dia bila keluar tu dia akan set certain ataupun dia akan set beberapa keadaan yang tertentu, checklist, baru dia nak keluar. Jadi mengganggulah, itu yang dimaksudkan dengan kebebasan. Yang keduanya, dia orang akan menyalahkan diri. Dia akan mula meragui diri sendiri. Mangsa ni selalunya dia akan meragui diri sendiri. Apatah lagi bila berlaku di kawasan awam. Macam tak buat salah apa, kenapa tiba-tiba dia menjadi mangsa. Dia mula akan menyalahkan diri dia. Dia akan mempersoalkan diri dia. Oh, apa buat tingkah laku dia, apa peranan dia, apa yang telah dibuat sampai bila dia berjalan di luar tu, jalan kat taman tu dia diganggu. Okay. Kenapa berlaku ke atas diri dia perkara tersebut ya? Ya, betul. Dan dia menyebabkan dia akan tengok, oh dia ke yang letak diri dia dalam keadaan yang berbahaya kan. Dalam satu konteks, yes, bagus untuk kita reflect langkah-langkah keselamatan, tetapi dari segi psikologi itu ada masanya akan menjadi tidak sihat apabila dia memberi efek kepada esteemkan diri, memberi kesan kepada keyakinan diri dia kan. Dan dia mula menyalahkan diri kan, engkau lah punya pasal sebab engkau lah macam ni, sebab tu lah engkau kena bila kau keluar kan. Dan kadang-kadang mereka bukan pada diri mangsa itu sendiri, diimpos pula kepada orang sekitarnya seperti anak-anak kan, kawan-kawan supaya juga berjaga-jaga seperti dia kan. Dia boleh jadi overprotective lah, terlebih ni dia orang kata apa, dia boleh jadi overprotective kalau ada anak-anak nanti kan. Jadi dia akan menyekat, nampak macam mengongkong lah. Adalah possibility dia akan berbuat perkara yang macam tu sebab dia pernah melaluinya lah kan. Jadi apatah lagi kalaulah saya nak tekankan dekat sini, kalaulah gangguan seksual tu dianggap sebagai tak ada apa-apa lah, tak ada masalah lah. Bila dia nak bercakap pula,
orang gelak ataupun orang kata dia lah yang sensitif sangat kan, ataupun orang kata sebab kau pakai macam ni lah, ia akan memburukkan lagi keadaan dan kesan kepada mangsa. So kepada pemangsa pula tadi, kalau kita cakap tentang pemangsa tu, sebenarnya pemangsa ni mungkin dia bermula berdasarkan kajian menunjukkan seorang yang biasa dia dah normalize melakukan gangguan seksual atau dia rasa benda tu biasa untuk dia buat, dia mungkin dia mempunyai risiko yang tinggi. Ada correlational study ataupun kajian yang menunjukkan korelasi antara tindakan kebiasaan melakukan gangguan seksual yang tidak melibatkan fizikal akan membawa kepada sexual assault ataupun perbuatan-perbuatan yang melibatkan kesalahan-kesalahan seksual yang bersifat jenayah lah, seperti rogol. Dia akan escalate atau meningkat sebab mula-mula mungkin dia seronok buat sexual harassment kan, dia buat gangguan seksual, dapat perhatian tu dia suka. Lama-lama kalau kita tengok dia akan rasa macam alamak biasa, kesukaan yang dia dapat masa awal-awal buat tu dia rasa kurang, dah tak sama, macam dia kena buat lebih lagi baru dia akan rasa keseronokan yang sama kan, ataupun kepuasan self gratification tadi kita kata dia yang sama contohnya. Dia akan lama-lama meningkatlah perbuatan dia, dah boleh menjadi penjenayah yang lebih berat lah, melakukan jenayah yang lebih berat. So itu kesan dia lah kepada pemangsa, dan dia mungkin normalisasi, dia tak sedar dia akan bawa tingkah laku yang tidak baik itu dengan orang-orang di sekeliling dia, kepada ahli keluarga kan, ada risiko tu. Jadi berhati-hatilah dengan perkara ni. Kalau kita lihat berkenaan dengan meningkatnya, maknanya adakah mereka yang pelaku ni tak boleh tarik balik ke ataupun stop at one stage untuk tidak pergi kepada stage yang lebih berbahaya tadi tu, adakah perlunya tindakan-tindakan tertentu untuk mereka ataupun cukup memadai dengan kesedaran untuk mereka tidak melakukan perkara itu lagi? Kalau tanya saya dan berdasarkan kalau kita baca lah RUU gangguan seksual semua tu kan, sebenarnya awareness tu, kesedaran tu lebih untuk cover ataupun kita nak tengok dari segi aspek proaktif, langkah proaktif supaya dia tak buat, supaya dia sedar yang ini adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindakan yang masuk dalam kategori gangguan seksual. Awareness, prevention. Awareness is about prevention. Kesedaran adalah berkait dengan kaedah-kaedah untuk menghalang. Tapi kalau dia dah melakukan, dia perlukan bantuan. Dia perlukan bantuan supaya dia boleh berhenti. Dia perlukan modifikasi tingkah laku, mungkin modifikasi pemikiran. Kalau dia berasal daripada sosialisasi tadi, maksudnya dah biasa budaya. Masyarakat melihat dia rasa wanita ni second class ataupun wanita ni biasalah kena taat, dia lelaki dia lebih maskulin, lebih berkuasa. Bila ada power gap tu, maknanya apa yang cara pemikiran itu perlukan bantuan untuk diubah sebab dah jadi belief, dah jadi kepercayaan. So kita perlu bantu. Dekat situ perlu ada intervensi. Kalau tanya saya, maknanya di peringkat awal lagi, bila dah ada tanda-tanda seperti itu, perlukan intervensi. Jadi maksudnya di sini, apabila wujudnya suasana gangguan seksual, sama ada di tempat awal ataupun di mana-mana lah, bila wujudnya perkara tersebut, ada dua kaedah yang perlu dibuat. Satunya adalah proaktif dan satu lagi adalah intervensi. Betul kan Puan Zilal? Jadi mungkin Puan Zilal boleh memberi sedikit pandangan yang perkara ini adalah kita sebagai masyarakat jangan tunggu lagi. Kita tidak mahu, kita katakan tidak dan tidak mahu suasana ini menjadi satu perkara yang normal. Apakah dia antara selain daripada yang kita bincangkan ni, langkah-langkah proaktif dan intervensi yang boleh kita buat? Okey, secara umumnya lah kalau kita bercakap tentang gangguan seksual ni, apa yang boleh kita buat untuk membantu menghentikan ataupun membantu menghalang daripada berlakunya gangguan seksual ni, yang pertama memang kita tidak boleh elakkan daripada meningkatkan kesedaran. Meningkatkan kesedaran tentang apa itu gangguan seksual, tahu definisi dia tu. Kadang-kadang banyak yang berlaku dia tidak sedar pun dia sedang mengalami gangguan seksual, ataupun dia tak sedar pun dia sedang melakukan gangguan seksual. Terutamanya bila kita nak cari thin line ataupun orang kata sempadan antara, kalau bahasa kita mengorat kan, nak mengorat ataupun nak cuba dapatkan perhatian seseorang tu. Jadi kita membuat tindakan-tindakan yang rupanya menyebabkan orang tu rasa tak selesa, yang dah masuk dalam definisi gangguan seksual. Untuk kita pula, bila dilakukan perkara seperti itu kepada kita, kita rasa tak selesa, tapi kita pula fikir kita yang sensitif sangat ke, atau kita tak normal ke, orang lain biasa je kan bila orang buat macam tu contohnya. Jadi kena dapatkan kesedaran. Yang kedua, ambil tahu tentang hak kita.
ambil tahu tentang hak kita. Sebab gangguan seksual ni adalah tidak wajar dilakukan. Kalau bahasa Inggeris illegal lah, illegal lah. Tidak boleh dilakukan dari segi undang-undang pun. Cuma Malaysia ini adalah langkah juga yang perlu dibuat. Kita perlu push, kita perlu menghasilkan satu rang undang-undang yang berkait dengan gangguan seksual yang lebih jelas. Yang lebih jelas, yang menyatakan dengan lebih jelas apa dia gangguan seksual, apa yang orang boleh report kan, berbanding dengan yang ada sekarang ni lah. Itulah yang sedang diusahakan, yang kita nampak. Jadi apa kita boleh buat? Kita sokong usaha-usaha seperti ini ya. Sokonglah RUU ni. Kita kena sokong. Sebab apa? Sebab kita tahu ini adalah untuk melindungi kita, melindungi kita dan juga melindungi pelaku. Sebab kadang-kadang mungkin juga bukan melindungi pelaku macam mana, supaya pelaku tu tahulah, dia ambil tahu sebab dia tahu ada undang-undang, so dia ambil tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebelum ni ambil ringan, mungkin kita ambil ringan, oh tak apalah, gurau-gurau bersiul-siul tu tak kisah. Sedangkan bersiul tu kalau orang tak selesa, itu adalah gangguan seksual kan, kena ambil tahu. Dan seterusnya kalau kita tengok lagi, apa lagi langkah proaktif selain langkah keselamatan lah. Kalau di tempat awam tu kena tahulah apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu ada. Betul lah memang nampak seperti restricting lah, menyekat, tetapi tentulah apa yang kita lakukan perlulah kita utamakan keselamatan kita. Jadi kalau kita tahu ada faktor-faktor risiko kepada berlakunya, ambil tahu apa faktor-faktor risiko yang boleh membawa kepada berlakunya gangguan seksual, kita cubalah elakkan. Tetapi jika berlaku, kita tidaklah menyalahkan diri kita, terutama setelah kita mengambil langkah keselamatan yang berjaga-jaga itulah. Contohnya, tapi ni bukan langkah yang saya nak kongsikan macam untuk dibuat, tapi saya cerita ni nak share macam mana seorang mangsa kepada keganasan, kepada gangguan seksual di tempat awam, kepada gangguan seksual di tempat awam. Dia pernah keluar sendiri malam balik kerja kan. So bila dia nak balik tu, dia macam diikuti tau. Dia diikuti, mula-mula dia rasa macam orang tu ikut-ikut je kan. Tapi lama-lama baru dia sedar, memang betul lah, orang tu memang ikut dia, macam saja ikut dia. Akhirnya dia lari masuk dalam kedai, macam tu lah, masuk dalam kedai, dia tunggu sampai tak nampak orang tu, baru dia keluar balik. Tentu dia call adik dia untuk datang ambil dia lah. Apa yang dia buat lepas tu, bila dia nak keluar, dia akan berjalan, walaupun dia berjalan sendiri, dia akan berjalan dalam kelompok. Maknanya kalau dia nampak ada keluarga berjalan depan dia, dia akan berjalan dekat dengan keluarga tu, seolah-olah dia part of that family kan, sebahagian daripada family dia. Itu contohnya lah. So dia, kat situ dia acknowledge, dia telah menyedari yang berjalan sendiri tu adalah faktor risiko. So macam mana kan, so maknanya kita kena ambil tahulah apakah faktor-faktor risiko. Walaupun sepatutnya sebuah negara yang rahmah, ataupun jika kita berada negara yang terpelihara, terjaga, perkara ni tak sepatutnya menjadi satu benda yang isu lah, ataupun tak adalah sampai nak berjalan kena takut-takut ikut kan. Itu sebenarnya dah tunjuk keadaan yang orang tu buat dalam ketakutan. Patutnya keluar dengan aman ni kan. Tapi dalam keadaan yang ada sekarang, kita bolehlah mengambil tahu faktor-faktor risiko dan ambillah tindakan yang sesuai supaya kita tidak terdedah kepada kemungkinan yang lebih besar lah untuk kena gangguan seksual. Tapi kalau kena, bukan salah kita lah. Itu memang pelaku lah. Jadi kita dapat lihat ya daripada perbincangan kita, daripada memahami apakah itu gangguan seksual kepada kesan faktornya, kesan dan juga langkah-langkah. Jadi isu ini adalah sangat signifikan kerana ia ada di dalam kehidupan kita, ya, dan ia akan menjejaskan kesejahteraan masyarakat, dan usaha ini adalah usaha yang perlu diteruskan. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya pada Puan Zilal. Kita dalam siri yang pertama ini kita dah dapat mencakupi skop-skop di dalam gangguan seksual di tempat awam yang terdapat dalam masyarakat dan beberapa fenomena-fenomena biasa yang kita tidak mahu dia menjadi satu norma. Okey, jadi itu saja untuk program kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Zilal. Semoga kita akan berjumpa lagi di program yang akan datang, di siri yang akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama membina masyarakat.